Baik saudara, Nasional 7 terus bersiaran dengan lintas langsung dari RTM Sabah bersama Rita Alusius Malik. Silakan Rita. Terima kasih Zehra, selamat pagi dan salam sejahtera. Kerjasama Sabah dan Kalimantan dalam sektor hiliran minyak dan gas berpotensi dibangunkan untuk manfaat wilayah Borneo. Sehubungan itu, Sabah akan meneliti langkah-langkah untuk merealisasikan hubungan kerjasama itu. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal, Indonesia memiliki tanah yang luas dan memerlukan baja untuk dimajukan. Pada masa sama, katanya Sabah menerusi Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang, SOGIP, dan projek amonia Urea Sabah Samur mampu menghasilkan baja berasaskan sumber minyak dan gas, manakala Kalimantan mempunyai sumber bahan untuk membuat baja. Justru kerjasama negara serantau ini perlu dipertingkat untuk memberi manfaat ekonomi dan mencipta peluang-peluang pekerjaan. Kita tidak boleh bergantung hanya dengan satu produk saja. Kita perlu perluaskan asas base dia untuk membolehkan supaya bila keadaan minyak meningkat, ya, dan kita juga melihat bahawa sumbernya datang daripada sumber yang lain. Datuk Muhammad Syafiee ditemui pemberita dalam lawatan ke Pertamina Refinery Unit 5 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Dalam lawatan kerja 3 hari ke Kalimantan, Ketua Menteri turut meninjau projek lebuh raya Balikpapan Samarinda yang dilihat memberi manfaat jangka panjang bagi Sabah sebagai jiran Kalimantan. Kerajaan Negeri Sabah akan memberi tumpuan kepada pembangunan pelabuhan air dalam di Kudat sebagai sebahagian daripada rancangan merancangkan kawasan utara Sabah dan mewujudkan pusat strategi lain bagi perdagangan. Ini selaras hasrat kerajaan menjadikan Kudat sebagai pusat tumpuan bagi akuakultur dan pertanian menerusi perdagangan langsung dengan China, Vietnam, Indonesia dan Hong Kong. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal, Sabah menerima manfaat daripada rancangan Indonesia untuk memindahkan ibu negaranya ke Kalimantan Timur. Katanya Sabah khususnya di daerah pedalaman juga dijangka mendapat peluang mengembangkan perniagaan dengan wilayah tersebut. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Forum Pelabuhan Sabah kedua di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Frankie Poon Ming Fong. Turut hadir Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamarudin Jaafar. Sementara itu, Pengerusi Suria Capital dan Sabah Port Sdn Berhad Tan Sri Ibrahim Menudin berkata pihaknya menyediakan perkhidmatan pelabuhan mampan di Sabah yang setakat ini memberi penjimatan kos infrastruktur pelabuhan kira-kira 10 bilion ringgit kepada kerajaan negeri sejak penswastaan pelabuhan itu pada 2004. Forum 2 hari bertemakan membina masa depan baharu mencungkil potensi maritim Sabah, antara lain membincangkan isu-isu pembangunan logistik dan kesaling hubungan di Sabah, termasuk perdagangan rentas sempadan, zon perdagangan bebas dan memaksimumkan potensi pelaburan di sektor-sektor berkenaan. Isu-isu berkaitan pembinaan jambatan kedua Kinabatangan di Kampung Sukau Kinabatangan akan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri untuk dibincangkan dalam masa terdekat. Antara isu yang akan dibincangkan ialah laluan hidupan liar di kawasan berkenaan selain bantahan badan bukan kerajaan terhadap pembinaan jambatan tersebut. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Datuk Peter Anthony yakin satu keputusan baik akan dimuktamadkan dengan mengambil kepentingan penduduk sukau dan hidupan liar. Kemungkinan kita akan cadangkan untuk membina jejantas sepanjang 2 km untuk membolehkan kedudukan ataupun hidupan liar seperti gajah itu boleh melalui di bawah. Tapi apapun kita akan bawa perkara ini untuk dibincangkan di peringkat Kabinet dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian kepada media dalam lawatan kerja ke Sukau untuk meninjau projek pembinaan jambatan Sukau dan perpustakaan wilayah Kinabatangan di Kinabatangan. Pembinaan kedua jambatan Kinabatangan akan dilaksana dengan kos dan pelan asal bernilai 223 juta ringgit. Fasa pertama melibatkan pembinaan jalan sepanjang 3 km dari Sukau ke Morrison. Pewujudan jambatan tersebut akan memendekkan perjalanan dari Sukau ke
Sandakan dan Lahadato dan memudahkan lebih 1,000 penduduk sekitar Sukau, Litang dan Temanggung mendapat kemudahan kesihatan serta memasarkan hasil pertanian. Sementara itu, projek pembinaan perpustakaan wilayah Kinabatangan bernilai 6.8 juta ringgit kini siap 62.93% iaitu 7.55% mendahului jadual ditetapkan. Projek itu yang dilaksana sejak tahun lalu dijangka siap April tahun depan. Datuk Peter yang ditemui pemberita selepas meninjau projek pembinaan perpustakaan wilayah Kinabatangan di Kinabatangan berkata ketika ini projek tersebut bukan sahaja menunjukkan prestasi baik, malah menjadi projek contoh kepada projek lain di negeri ini khususnya dalam menyalurkan pembangunan kepada rakyat. Apabila siap kelak, ia mampu memberi kemudahan bacaan kepada penduduk di Kinabatangan serta memberi keselesaan kepada pelajar untuk membuat rujukan pembelajaran. Kualiti yang ditunjukkan begitu baik, itu juga dengan prestasi yang ditunjukkan dengan pembinaan tersebut mencapai lebih 7% mendahului daripada jadual yang ditetapkan. Jadi ini adalah sesuatu yang baik dan merupakan satu projek contoh setakat ini di peringkat negeri Sabah. Antara kelainan bangunan satu tingkat ini ialah penyediaan lift untuk orang kurang upaya OKU selain sebagai kemudahan mengangkut peralatan. Terdahulu, Datuk Peter turut mendengar taklimat pembangunan beberapa projek yang disampaikan Jurutera Daerah Kinabatangan Muhammad Zulkarnain Muhammad James di Bilik Mesyuarat Jabatan Kerja Raya JKR Kinabatangan. Pemandu teksi e-hailing dan bas di negeri ini yang masih belum mendaftar dan mencarung dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri digesa berbuat demikian. Ini kerana skim tersebut diwajibkan kepada pemandu teksi e-hailing dan pemandu bas di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017, Akta 789. Kegagalan mendaftar dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri merupakan satu kesalahan mengikut Seksyen 11 Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri dan boleh didenda tidak lebih RM10,000 atau dipenjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia bagaimanapun berkata masih tidak ramai pemandu teksi, e-hailing dan pemandu bas di negeri ini yang berdaftar dengan skim tersebut. Perlindungan ini penting untuk pemandu-pemandu ini supaya kita dapat melindungi sekiranya berlaku kemalangan ataupun malapetaka di sepanjang membawa perkhidmatan tersebut. Dr. Muhammad Ali berkata demikian kepada pemberita RTM dalam program sambutan Hari Perkeso 2019 yang dirasmikan Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Datuk Haji Uda Sulai di Kota Kinabalu. Dalam program ini, 4 penerima pencen bulanan Perkeso turut menerima cek faedah Perkeso dan bantuan alat pemulihan. Turut diadakan Karnival Mini Kerjaya dan Hari Bertemu Pelanggan agensi-agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kecanggihan teknologi maklumat kini menjadi satu cabaran dalam usaha memartabat bahasa dan kesusasteraan dalam kehidupan. Ini kerana masyarakat hari ini dilihat semakin leka dengan gadget dan aplikasi media sosial serta memandang ringan bahasa dan kesusasteraan negara. Menegaskan perkara tersebut, Pengarah Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu, Gertrude Jock berkata, usaha memartabat bahasa dan sastra bukan hanya terletak di bahu sastrawan negara tetapi memerlukan kerjasama seluruh bangsa Malaysia. Beliau berucap demikian dalam Majlis Sambutan Apresiasi Sastra 2019 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, sastrawan negara Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah turut mengadakan bicara sastra negara bertajuk Menginsani Manusia dengan Sastra. Kek berbentuk pita, kaset perakam lagu dan video antara 20 kek yang dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Dato' Haji Mahiruddin dan isteri Tuan Puan Haja Nurlidah Tan Sri RM Jasni sempena perayaan Hari Jadi Tuan yang terutama kali ke-66 tahun ini di Istana Negeri Kota Kinabalu.
Kek ini yang direka khas untuk mengimbas kenangan lalu Tun Haji Johar turut menempatkan gambar-gambar beliau dalam pita rakaman tersebut. Menurut pastry chef Hyatt Regency Ismail Saidin, beliau bersama dua lagi rakannya mengambil masa seminggu untuk menyiapkan kek seberat 120 kg ini yang mengkombinasikan 3 perisa iaitu coklat, keju dan brownies. Kita dapat idea ni pasal dia melibatkan kenang-kenangan dulu lah. Ya, ini dia panggil kita buat dari coklat. So kenangan yang kita boleh buat yang dari gambar-gambar dulu lah. Dia semua yang kek untuk TYT punya. Ya, dia punya nostalgia lah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyerahan kek sempena perayaan Hari Jadi TYT kali ke-66 tahun 2019 di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kek yang dihasilkan hotel-hotel, kolej dan 3 agensi keselamatan iaitu Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Polis Diraja Malaysia antara lain menampilkan rekaan alat muzik tradisional dan moden serta flora dan fauna yang melambangkan identiti Sabah. Terdahulu, Tun Haji Johar turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada wakil-wakil pengurusan hotel, kolej dan anggota keselamatan yang mempersembahkan kek kepada beliau dan keluarga. Kek-kek tersebut akan diagih ke rumah anak yatim, Mahat Tahfiz, masjid dan surau sekitar Kota Kinabalu. Kolej Komuniti Beaufort muncul juara daripada 8 kolej komuniti di negeri ini menerusi persembahan drama musikal bertajuk Sungai Merah sempena pertandingan CC All Stars di Kota Kinabalu. Selain itu, Sungai Merah juga berjaya merangkul beberapa anugerah iaitu anugerah persembahan terbaik, seni visual terbaik, kostum terbaik, pelakon utama wanita terbaik dan pelakon pembantu wanita terbaik. Menurut Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Jennifer Lasimbang, platform seumpama ini bukan sahaja mampu mencungkil bakat anak-anak, malah membantu para pelajar untuk lebih yakin dan berdedikasi dalam menyiapkan tugasan. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan dan penyerahan hadiah pertandingan CC All Stars tahun 2019 di Kota Kinabalu. Pertandingan ini turut menyaksikan tempat kedua dan ketiga masing-masing disandang Kolej Komuniti Lahad Datu melalui drama musikal bertajuk Darjat dan Kolej Komuniti Sandakan melalui drama musikal Keranamu Estrella. Turut disampaikan anugerah pelakon utama lelaki terbaik kepada pelajar Kolej Komuniti Lahad Datu, anugerah pelakon pembantu lelaki terbaik kepada pelajar Kolej Komuniti Sandakan dan anugerah skrip terbaik kepada kumpulan Kolej Komuniti Lahad Datu. Baik, sekian berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Zehra di Angkasa Puri. Silakan Zehra. Baik Rita, terima kasih.